Live. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan juga selamat pagi, salam sejahtera kepada semua follower, kepada semua pengikut dan juga semua pengikut dan juga semua yang sedang melihat live kami, sama ada di Facebook ataupun di Instagram. So hari ini sebelum tu kita mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul kepada semua umat Islam yang berada di Selangor dan juga seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia. So hari ni cuti, public holiday. Kepada mereka yang ada dekat rumah tu, selamat bercuti. Dan siapa yang sedang melihat ni, selamatlah mendengar apa yang kami nak cakap pada hari ni. So kembali lagi bersama kami di Daily Homeopathy Talk with FHC. Panjang, pelik. Homeopathy hari ini. Homeopathy hari ini. Okay. So hari ini kita nak sebelum tu kami memperkenalkan diri kami semula. Nama saya Hazim. Nama saya Nick Fahmi. Kami dari Future Integrative Homeopathy Center. Yes, kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda. Sama ada daripada bayi, kanak-kanak, remaja, orang muda ataupun orang tua, macam-macam masalah penyakit. And then dengan kos yang efektif, mampu milik secara semula jadi, secara alami, menggunakan perubatan homeopati. So bagi mereka yang kat luar sana yang masih tak tahu homeopati itu apa, boleh scroll di Facebook ataupun di Instagram kami untuk mendapatkan keterangan lanjut, ataupun boleh DM ataupun PM kami di Facebook dan juga di Instagram. Dan sebentar lagi akan diletakkan link dekat bawah ni, boleh WhatsApp, tanya je, nak tanya apa-apa pun. So hari ni kita nak bercerita tentang suatu penyakit kulit. Penyakit kulit ni dia punya hint dia adalah dia boleh berjangkit. Sebelum ni kita cerita pasal autoimmune. Autoimmune ni maksudnya dia punya set pertahanan diri tu menyerang sendiri. Contohnya macam psoriasis, rheumatoid arthritis, kan? So dia macam autoimmune punya disease. Tapi yang ni dia yang autoimmune disease dia tak boleh berjangkit, tapi kalau yang ni boleh berjangkit. Apa tu? Dalam bahasa Inggeris dia adalah warts. W-A-R-T-S. Tapi bahasa Melayu dia apa dia? Ketuat. Ketuat yang biasanya kita nampak dekat bahagian kulit kita yang ada timbul-timbul kat luar tu kan. So boleh macam yang kepada mereka yang macam pernah ada pengalaman ataupun masih ada tengah-tengah ni, kita tengok dia cakap pasal ketuat, lepas tu tengok tangan sendiri kan, tangan sendiri ke kan, dekat leher ke, dekat kaki ke. So boleh, insyaAllah kita akan kongsikan apa itu ketuat dan macam mana kita nak manage benda ni. Sebab benda ni sebenarnya berjangkit. Dan kita nak berkenalan lah dengan warts ni ataupun ketuat. So boleh tak cerita sikit ni? Macam biasa. Azim cakap banyak pak, saya jawab. Macam biasa. So okay, ketuat atau kita panggil sebagai wart. Dia adalah ni saya cakap bahasa Inggeris dulu ya. Okay, non-cancerous benign growth yang disebabkan non-cancerous makna kata benda ni bukannya bergerak, makna kata benda ni bukan metastasis, bukan kanser, bukan boleh bawa kepada kematian, tidak. Benign ialah dia punya ketumbuhan yang kecil sahaja, yang terletaknya di kawasan tangan, di kawasan jari, di kawasan kaki, di kawasan bawah dan juga tempat lain lah, yang berpuncanya daripada virus ataupun virus ni bernama Human Papilloma Virus ataupun HPV. Jadi macam yang Hazim cakap tadi, warts ni dia boleh berjangkit, faham mudahnya, sebab dia asal daripada virus. Macam mana COVID sekarang kita duk hadapi benda ni, macam dia boleh berjangkit disebabkan ada close contact, begitu juga dengan warts. Jadi warts ni dia punca dia disebabkan oleh virus ni, namanya sekali lagi HPV. Wart ni dia tidaklah bahaya, dia tidak ataupun ketuat ni tidaklah macam very dangerous semua.
Tetapi dia boleh hilangnya dengan sendiri ataupun dia kekal lama sekiranya anda rasa macam benda ni annoying ke ataupun macam Tak selesa. Okey, anda boleh buang dengan secara perubatan ataupun dengan cara surgery lah, minor surgery. Okey, untuk orang yang ada warts ni ataupun ketuat, okey, siapa yang selalunya kena? Orang macam ni memang dia faktor risikonya untuk mendapat warts tinggi. Okey, yang pertama, ini yang selalu kita nampak dan juga melalui pengalaman saya, memang saya selalu nampak agak golongan ni dapat, which is kanak-kanak, budak-budak lah, which is yang antara umur 1 tahun sampai ke 5-6 tahun. Yang ni memang selalu saya nampak. Dia orang selalu ada warts dekat bahagian kaki, dekat bahagian tapak kaki, dekat bahagian tangan, dekat bahagian jari. Memang kita selalu nampak tu. Puncanya disebabkan satu je. Dia kemungkinan dia bersentuhan dengan orang lain, ataupun dia pergi duduk dengan kontak orang ramai. Sebab HPV ni tuan-tuan, dia macam benda yang simple je cara nak dapat dia. Macam mana virus, which is virus, dia punya perangai, dia punya habit dia kalau kita duduk kat ramai orang, dia memang akan dapat. Sebab virus ni memang perangai dia suka duduk kat belah-belah sisi orang. Gitu kita nak faham. So jadi kanak-kanak ialah orang mereka yang paling risiko tinggi untuk mendapat HPV. Sebab mereka ni immune system mereka masih develop. Dan kedua, siapa lagi golongan ni ialah orang muda, yang adult yang umurnya dalam lingkungan 12 hingga ke 18 ataupun 20 tahun. Jadi mereka ni adalah yang senang untuk mendapat warts ataupun ketuat. Jadi apa punca dia mereka ni boleh dapat? Sama juga macam kanak-kanak, mereka punya immune system masih tengah develop. Itu adalah adalah dua. Yang ketiga, yang last sekali ialah orang yang imunnya sistem rendah. Contoh macam orang yang ada penyakit macam kencing manis, darah tinggi, ataupun mereka sendiri yang ada virus dalam badan dia. Contohnya macam HIV. HIV yang tidak aktif. Mana kata HIV ni, saja nak share sikit. HIV ni, orang yang ada HIV dia ada virus dalam badannya tapi dia tak aktif. Tapi bila dia kontak dengan orang, dia akan aktif. Virus ni tuan-tuan nak faham mudah je. Dia kalau kontak dengan orang, which is tak ada bersentuhan dengan orang, bila kita sentuh tempat yang ada virus tu terus kena. That's why yang Hazim cakap benda ni mudah dijangkit. Jadi itu apa yang saya cerita tadi adalah dia punya faktor risiko untuk human papilloma virus ataupun warts kita panggil. Lagi-lagi macam virus ni kita tak boleh nampak. Lagilah susah nak prevent benda tu daripada kita. So dengan sekadar sentuhan saja dah boleh dapat benda tu. So adalah kita patutlah jaga, macam contohnya lepas bersalaman ke, ataupun lepas contohlah kita sebagai physician sendiri, mungkin kita akan ada perlu tengok keadaan pesakit kan. So kadang kita kena pegang juga benda tu. So lepas pegang tu, sekiranya perlu terus sanitize tangan ke dengan sabun, basuh tangan dengan itulah, supaya benda tu tak berjangkit dengan cepat, ataupun kita nak elakkanlah benda begitu. So biasanya kan orang akan panggil confuse. Sebelum kita nak ke tempat lain, confuse tu, kita faham dulu simptom dia macam mana. Simptom. Okey, simptom warts ni atau ketuat, dia kecil saja dia punya ketumbuhan tu. Macam dia betul benjol, dia macam kita pegang rasa kasar, dan juga ada yang kita jumpa yang ketuat tu, dia kat hujung dia macam nampak gelap-gelap sikit, hitam sikit, sebab itu tempatnya berkumpul blood vessel yang sudah beku. Dan juga yang ketuat ni dia bukannya berair tau. Ketuat ni memang faham mudah adalah ketumbuhan, dia adalah growth gitu. So andai kata kalau korang cabut, korang tarik, memang dia akan tumbuh balik. Dia akan tumbuh bukan sikit, dia akan banyak. Jadi kenalah berhati-hati sekiranya anda ada masalah ketuat ni. Jangan seronok kita tarik, jangan seronok kita kopek, jangan. Memang ada sebab dia. Sebabnya faham mudah je. Dia ialah virus. Jadi okey, Hazim nak cerita apa? Saya nak cerita tentang kebiasaannya orang akan confuse. Sama ada dia ada 3 benda lah orang biasa confuse. Ketuat, corn, ataupun yang biasa tengok dekat bawah, kat tepi-tepi kaki, dengan juga callus. Callus ni sebenarnya adalah benda biasa untuk orang yang buat kerja berat. Dia macam keras lah, kaki dia akan jadi keras, and then
kalau corn ni dia biasanya terjadi kalau contoh macam orang yang pakai kasut dia ketat. So benda tu bergeser selalu, masa tu lah tumbuh corn tu. Tu berlainan lah, sebab yang corn tu disebabkan friction ataupun pressure yang kita pakai masa kasut tu. Kalau yang ni disebabkan virus, tapi ini disebabkan pekerjaan orang tu sendiri. Betul. So kita ada soalan lah daripada Instagram. Orang kata ketuat ni tak boleh potong dengan ketik kuku, betul ke? Ni salah satu yang kita nak cerita pasal management, iaitu pengurusan. Ni bagus ni. Terima kasih pada siapa yang tanya tu. Yes, this is very true. Sebab apa? Okey, saya ulang lagi soalan dia. Ni daripada Instagram. Dia tanya, orang kata ketuat ni tak boleh potong dengan kepit kuku, betul ke? Yes. Jawapan dia adalah yes, betul. Sebab apa? Okey, macam saya cakap tadi awal-awal, ketuat ni dia punca daripada HPV virus. Okey, virus ni dia punya perangai dia, dia habit dia memang mudah berjangkit. Yes. Especially dengan close contact. Jadi kepit kuku tu kalau kita kongsi dengan orang satu family dah kongsi guna ketik kuku yang sama. Itu sama memang kawan dia pakai, esok orang tu dapat juga. Tapi dalam ni dia adalah incubation period dia untuk HPV. Incubation period dia can be 10 to 12 days. Yes. 10 ke 12 hari. Dia ada tempoh lah macam virus COVID sendiri dia ada macam lepas kontak tu 14 hari, 10 hari lepas tu. So saya harap boleh jawablah soalan saya, soalan Ali terus. Nama dia Bilal. Itu. Bagus. Jadi beritahu terima kasih untuk soalan lah. Jadi pentingnya anda semua menjaga kebersihan diri dan juga jaga kontak dengan orang yang ada orang yang ada ketuat ni. Contohnya bila anak-anak anda ada, yang tu pun kena jaga. Contoh macam mak bapak tengok apa, ni ada ketuat. Ketuat kat sini. Okey, tadi dia pun mak bapak tu tolong tarik. Biarlah anak pun boleh tengok anak sonok. Lepas tu tengok darah pula. Sudah. Dia kalau kita pegang dengan tangan macam ni je, lagi dia berjangkit. Tapi sebenarnya step nak potong guna ketik kuku pun dah salah sebenarnya. Dia gabung kita faham je sebab faham je. Yang ketuat ni dia memang asal dia bukannya macam sakit sangat pun, tapi bila kita tengok biasalah fitrah kita tengok macam tak puas hati, macam kita nak perfect tak ada apa-apa, tengok ada something timbul pula. Licin. Lepas tu dia tarik. Jadi bukan sahaja dengan kepit kuku saja, sama juga contoh dari segi macam dia punya pegang, contohlah dia pegang cawan kan. Ada cawan tiba kat sini. Tiba. Dia pegang cawan kan. Okey. Tambah pula dia punya ada luka sikit berdarah pun sama juga. So which mean that the contact dengan orang yang ada ketuat ni kena hati-hati. Bukan nak kata macam kena isolate orang, tak. Dia kena sanitize. Kena jaga kebersihan. Okay, so kita dah cerita tentang okay, selamat datang kepada yang baru masuk tu. Sekarang kita tengah cerita tentang ketuat ataupun warts. So hari ni tadi kita dah bercerita tentang apa itu ketuat, apa itu warts, dan juga daripada segi apa itu ketuat itu sendiri, dan juga simptom-simptom, dan juga apa beza ketuat ni dengan corn, bahasa Melayu tak pasti apa, dan juga callus. Callus ni biasa yang orang buat kerja berat tu kulit dia jadi tebal. Tu benda biasa. Ataupun yang macam corn dengan callus ni, callus ni yang saya nampak, saya sendiri pernah hadapi lah. Contoh bila kita angkat durian kan, bila tajam kan, memang lepas tu kita akan tangan kita rasa keras sikit, lepas tu dekat kulit-kulit tu tebal sikit. Dia macam repetitive trauma lah kiranya. Macam contohlah tak pakai kasut kan, kita dah biasa jalan dekat tempat yang macam tajam-tajam, and then kita punya kulit tend tu jadi keras. Sebab tu macam mana orang yang biasa orang yang ada kulit callus ni, dia bila tak pakai kasut tu dia jadi macam biasa je. Tapi benda macam ni ialah dia callus ni dia tak lama pun, sekejap je. Sebab benda ni hanya berlaku sebab faktor pekerjaan. Tetapi sekiranya macam repeat every day, every single through her life, memang dia kekal gitulah. Tapi bukannya bahaya ataupun dia tak samalah bahayanya macam HPV. HPV lah, ketuat. So ketuat ada virus. So macam yang callus ni biasa ada, kita cakap callus tak so callus ni biasanya ada yang produk di luar sana yang jual lah, macam nak kasih kulit tu smooth. Tapi sebenarnya benda tu adalah pilihan sendirilah. Boleh, sebab benda ni kadang dia memberi ketidakselesaan kepada orang tu, and juga dia macam bagi dia nak kulit dia cantik. So tu tak kisah, tu pilihan sendiri. So kita dah cerita tentang benda tu, kita nak
kepada management pula kan. Okey, management. Daripada segi management macam mana pula untuk ketua ni? Okey, sebelum kita nak ke management, faham dulu yang ketua ni dia tidaklah bahaya. Yes. Cumanya dia jadi bahaya kalau tak jaga ni lah, kata kebersihan lah. Itu yang bahayanya. Yes. Dia boleh jadi bahaya sekiranya benda tu merebak merata. Kena faham complication tu dulu. Biarpun dia harmless, to be honest, dia harmless dan juga dia boleh hilang dengan sendirinya, which is that benda ni curable. Dia ni curable dan dia boleh hilang dengan sendirinya. Tetapi sekiranya dia tak dijaga dengan baik, dengan kebersihan, dengan penjagaan sanitization, everything, ya benda ni akan merebak. Merebak bukan setakat pada diri sendiri saja. Okey, diri sendiri, which is kanak-kanak lah ni, saya pernah hadapi ni. Okey, kanak-kanak tu dia tak jaga dia punya kebersihan, dia main pasir. Dia dah ada ketuat lagi, lepas tu dia pergi main lagi kat pasir, pergi main lagi kat tanah lain semua. Lagi merebak. Tambah dia korek-korek, lagi merebak. And then bila bapak pegang atau ibu pegang, merebakkan mak bapak dia juga. Apa tu? Careless. Careless. C-A-L-L-U-S. C-A-L-L-O-U-S. Careless. Nanti kalau dia tulis C-A-L-L-U-S itu hilang. Kalau C-A-L-L-O-U-S itulah condition yang menyebabkan kulit kita keras. Atau kita panggil hyperkeratinization. Benda tu keras lah. Keras lah maksudnya. Dia bahasa tinggi sikit. Careless. Kalau betul. Betul kalau So okay, management. Management yang pertama yang paling penting sekali, because benda ni berkaitan dengan virus, jadi kena jaga kontak first. Yang first dulu. Yang kedua, kena jaga kebersihan. Yang ketiga, make sure yang kita perkongsian barang tidak terjadi dengan orang yang ada ketuat dengan orang yang tidak ada. Contohnya macam kepit kuku ataupun dengan apa yang benda yang dia pegang. Contoh macam dia pegang cawan ke, pegang sikat ke, atau tuala ke. Memang kena jaga kontak dengan orang macam tu. Dan juga jaga barang lah. Yang kelima, sekiranya jangan korek. Untuk orang yang ada ketuat ni, jangan korek, jangan cabut sesuka hati, jangan. Melainkan dengan kalau dia pergi ke dermatologis ke atau pakar kulit, itu tak masalah. Sebab diorang ada cara dia. Kalau ni saya kongsi sikit untuk macam kalau pergi ke pakar kulit, dermatologis, cara diorang buang ketuat ni, diorang ada surgery dia, which minor surgery lah. Diorang ada laser, dia panggil cauterization, which is that benda tu bakar orang. Ni kutil dia tu, kutil lah, ni punya wart tu, ketuat tu dia potong and then dia bakar dia faham bakar dekat akar dia tu lah. Jadi virus tu tidak merebak. Itu cara surgery ataupun minor surgery dulu. Dan sebenarnya cauterization tu untuk matikan darah sebab daripada mengalir juga. Sebab kalau kita macam tarik sono kita, darah still mengalir dan juga virus still berjalan. That's why tak boleh tarik sono. Jadi itu yang penting untuk orang yang ada ketuat ni, especially untuk kanak-kanak. Sebab saya tengok ni, saya punya pengalaman bila ada kanak-kanak yang ada ketuat ni, kadang-kadang parent tak tahu, kadang-kadang juga anak sendiri confirm dia tak tahu. Jadi penjagaan tu nampak sambil lewat. Jadi ambillah benda ni secara prihatin dan secara ilmiah lah. Kalau tidak, dia akan merebak pada lain. Benda ni macam saya cakap tadi, dia tak bahaya dan benda tu boleh hilang sendiri. Tetapi kalau tidak dijaga dan juga tidak diketahui dengan segera, memang dia akan jadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya kita tengok tak sedap lah. Dan juga dia akan lama-kelamaan boleh jadi masalah kulit yang lain. Okay, selamat datang kepada seorang yang sedang menengok tu. Macam pelik benda dekat sini ketuat. Betul macam curious nak tengok. Kita sedang bercerita tentang ketuat. Tak boleh tengok siapa yang tengah tengok ni, tapi kita sedang bercerita tentang ketuat dan macam mana kita nak cakap apa maksud ketuat. And then kita dah cerita tentang gejala ataupun simptom ketuat tu sendiri dan juga dari segi management tu juga. So ni part terakhir lah. Macam mana Homeopathy berarti nak tolong? Sebelum tu ada lagi. Sorry. Dia sebab saya teringat satu benda. Okey. Dia biasalah bila dia cakap batuk rambut gunting. Gila. Okey. Kalau yang ada ketuat ni, location tu main peranan juga. Maksudnya macam lokasi ketuat tu berada. Okey, kalau dia kat kawasan ni maknanya apa? Tapi orang yang selalunya ada ketuat,
Selalunya dekat kawasan jari, dekat kawasan tangan, dekat kawasan ketiak, dekat kawasan kaki, dekat kawasan tapak kaki, kat leher, memang itu selalu ada. Tapi sekiranya dan ada juga di kawasan bahagian genital, kemaluan, di bahagian kemaluan. Tetapi untuk mereka yang berumur yang tua lah, yang umur tua semua ni, kalau ada ketuat di bawah tu, itu boleh jadi masalah yang lain. Jadi kena ambil perhatian, sebab dia kena tahu kalau macam ada macam ketumbuhan di bawah genital area ni, okey, kenalah pergi ke hospital atau ke pusat rawatan yang terdekat untuk tahu apa punca ni. Sebab dia boleh jadi macam komplikasi. Tapi yang saya boleh cakap satu je, sekiranya anda ni kawasan genital ni, kalau sekiranya anda sonok-sonok korek juga, pun sama juga dia akan merebak. Sebab apa? Benda ni virus, benda ni kuman. Faham mudah situ dah. Jadi itu ialah lokasi-lokasi dia lah, yang mana anda kena alert. Okey, kalau macam kat kawasan ni kita boleh terima lagi macam okey, not bad lagi. Tapi kalau kat kawasan bawah, okey, kena tengok balik apa masalah. And actually sebenarnya human papillomavirus ni ada banyak jenis. Banyak. HPV, sebab dia ada macam jenis lah. Ada 1, nombor 2, nombor 4, nombor 47. So benda tu berlaku di tempat yang berlainan dan jenis-jenis virus yang berlainan. So yang tu kalau nak tahu betul-betul jenis apa, boleh buat pergi klinik ataupun pergi yang tempat yang menawarkan nak check benda tu ataupun blood test. Boleh dari situ kita boleh tahu lebih lanjut lah. So daripada tu kita boleh tahu apa yang kita sedang berhadapan sekarang. So bila dah tahu apa benda yang kita berhadapan, kita buat treatment plan. So kita tahu apa progression dia daripada first jumpa sampai last jumpa, apa yang kita expected. Tu yang kita kena beritahu dekat patient tu sendiri. Betul. Supaya mereka tahu apa yang mereka sedang berhadapan dan tahu cara jaga yang betul. So kita nak ada lagi ke nak cerita? Okey, cerita. Homopati management pula. Adalah nak cerita macam mana homopati nak bantu daripada segi ketuat tu sendiri. Okey, dalam homopati management, okey, macam biasa kita ada soalan ke? Akar ketuat ni ada kat derma atau hypodermis layer atau dalam lagi? Okey, untuk faham mudah, dia ketuat ni, okey, dermis, hypodermis tu memang dia dekat dalam lah. Tapi untuk yang ni dekat dermis saja. Okey, dermis ni maaf lah kalau detail sikit, kita ada 5 type of dermis. Yang itulah GLSBC tu. Granulosal, lucidum, corneum bacillum, yang tu semua tu. So yang 5 tu. Jadi dermis, okey, yang ketuat tu dekat dermis mana? Dia can be either kat 5 ni lah, ataupun dekat atas kali corneum. Tapi so saya harap jawab soalan anda lah, dia kat mana? Dekat dermis lah. So kalau dia bawah lagi, itu dah jadi cerita lain lah. Itu dia dah jadi macam, kena faham mudah. Sebab tu saya cakap awal tadi, non-cancerous benign growth. Andai kata dia kat bawah, itu cerita lain. Itu kita akan bawa kepada tajuk lain lah. Sebab yalah, takut lagi orang faham kot lain pula. Jadi okey, saya harap menjawab soalan anda lah kepada yang menanya tu, akar ketuat tu. Dia nak kata akar ketuat ni dia macam term sendiri saja. Dia tak ada. Dia bukannya akar macam tu. Dia bukannya akar macam tu lah. Okey, itu akar tu kita faham secara faham mana macam nak bayangkan tu lah. Dia bukannya makna kata kita tarik, biarpun kita buat dengan surgery tu pun kan, kita buat dengan surgery, kita tarik, kita padamkan dia punya tu, kita dah padamkan akar dia. Tak, sebab punca dia, which is akar dia ialah virus dalam badan. Jadi virus dalam badan dia bukannya macam kita nampak, ada satu setangkai tu keluar ni, kita tarik. Tak, dia dalam darah, ada lagi dalam tu. So jadi macam mana kita nak buat benda tu? Jadi dia andai kata tanpa ubat, dia boleh hilang dengan sendirinya, because virus dia ada incubation period sendiri. Ataupun dengan cara perubatan, sama ada perubatan konvensional, atau kalau perubatan konvensional dia akan bagi antiviral ataupun dia akan bagi antibiotik, yang mana berkaitan dengan dia lah. Dan kalau homopati, kita akan bagi cara ubat homopati. Okey, ni nak cerita ubat homopati pula. Cara homopati management pula, apa yang terlibat. Okey, homopati management yang kita boleh buat ialah yang pertama, okey, kita macam biasa, kita nak tahu apa punca you ada ketuat ni.
mana boleh dapat? Okey, dari segi saintifik kita tahu lah daripada HPV, tapi kita nak tahu you dapat ni daripada duduk dengan orang ramai ke, ataupun you duduk sebab you pegang something ke. Ya, jadi negara kita nak tahu punca itu dulu. Mesti ada sebab. Dan juga nak beritahu kepada anda, homeopati ada very good scope dalam merawat ketuat ni, especially dead skin juga. Jadi memang ramai juga orang ke homeopati untuk masalah ketuat ni, especially dalam kalangan kanak-kanak. Jadi sekiranya anda ada macam family ke ataupun adik-beradik ke yang siapa yang ataupun kawan-kawan yang ada masalah, boleh je rujuk ke kami atau ke mana-mana homeopati yang iktiraf lah. Jadi okey, apa lagi management homeopati buat? Kami akan tengok dulu punca dia macam mana, dan juga tengok duration dia macam mana. Berapa lama dia ada masalah ketuat tu. Andai kata lebih daripada masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, okey, kita tengok, kita memang akan buat cara drastik lah. Drastiknya apa, kita tanya lah. Kita just tanya, kita nak collect detail from daripada awal ke habis. Dan juga kita punya intervention kita ialah medicine. Jadi dalam homeopati tak adalah macam orang datang ke kita orang kita potong, tidak ada. Kita bagi ubat yang mana ubat tu sendiri dia akan mencari dia punya virus tu, which is that dia hapuskan punca dalam badan, which is kuatkan imun sistem badan dan untuk dia buang ketuat tu. Faham mudah cerita. Homeopati bukannya macam ubat hospital which is antivirus, dia ubat makan ubat antivirus tu dia cari virus dalam badan menghapuskan. Tidak. Dalam homeopati dikuatkan sistem imun badan supaya imun badan kita tu yang attack, yang lawan kita punya any infection atau foreign body dalam badan kita. Itu homeopati yang perbezaan sikit lah dari action dalam ubat ni. Jadi okey, daripada kita dah bagi ubat kat orang tu, dan juga kita akan tawarkan management yang seperti mana yang kita tadi itulah, yang mana kami dulu dah beritahu, okey, management tertentu. So, sekiranya anda mempunyai masalah yang kita bincangkan hari ini, iaitu ketuat ataupun corn itu sendiri, kalau macam pembinaan boleh datang dan juga dapatkan rawatan homeopati di Sungai Udang Kelang, iaitu kami punya pusat homeopati, which is Future Integrative Homeopathy Center. So ada yang masih tertanya-tanya macam mana nak dapatkan rawatan daripada kami, boleh klik di link dekat bawah ni. Nanti kita kalau yang dekat Instagram ni boleh klik link dekat kita punya bio lah. Dekat situ ada, boleh tanya dekat WhatsApp, and then kita akan cuba bantu macam mana. Kita akan bantu, tanyalah apa-apa pun, tanya macam untuk rawatan yang ada ke, ataupun untuk masalah ketuat tu sendiri. Boleh tanya dan kita akan terus bantu anda buat appointment, dan kita akan jumpa, ataupun boleh buat online consultation dan kita akan postkan anda punya ubat, dan kita bantu untuk menyelesaikan masalah anda, masalah kesihatan lah secara general. Okay, so sekiranya anda yang mana dah yang tengok video ni sewaktu masa tengah rekod. Boleh lah. Dan tengah live. Masa tengah dah habis live ni, okey, anda boleh je tanya soalan. Biarpun dah habis live dah. Okey, anda boleh tanya soalan di komen, dan juga di Instagram boleh je tanya soalan. Apa-apa soalan ni, insya-Allah kita akan entertainkan anda dengan jawapan yang kami boleh cari. Dan juga apa skop yang sesuai untuk kami boleh berikan pada anda lah. Jadi jangan malu, tanya je soalan apa-apa dalam komen tu, ataupun boleh tekan link tu, dan juga orang ni akan jawab lah. Orang ni akan jawab lah. Okay, so semoga apa yang kita share hari ni memberi manfaat kepada anda, dan sekiranya benda ni bagus dan juga anda rasa benda ni membantu anda, boleh share dekat orang lain, ataupun ajaklah mereka tengok live ni sekali. Sebab kita live ni tiap-tiap hari pada pukul 11.30. Kadang tu ada lewat sikit lah, 10 minit ke 5 minit, tapi kita akan buat live setiap hari. Untuk satu, objektif kita adalah untuk menyebarkan kebaikan homeopati itu sendiri, dan juga kita nak bantu orang lain untuk meningkatkan quality of life, quality hidup tu. Sebab homeopati ni adalah sebuah perubatan yang mesra alam lah, orang kata. Sebab ubat dia daripada bahan semula jadi, bahan yang alami, dan dia juga adalah satu proses perawatan yang
panggil yang mesra. Jadi mesranya yang paling mudah. Yes. Anda tak perlulah risau dari segi macam side effect. Contoh ni bukan nak kutuk siapa-siapa, dan juga contoh kita bahkan ubat hospital, kita ada masalah macam ni semua, dan juga side effect. Itu benda yang biasa, bukan nak kata benda tu kejam ke apa, tak, itu benda biasa. Tetapi dalam homeopati yang mesra dan alami yang dimaksudkan ialah kami tidak memberi side effect begitu. So untuk pengetahuan anda jugalah, fun fact lah, sebenarnya homeopati juga telah diiktiraf di bawah KKM, di bawah bahagian bahagian complementary dan alternatif, PPTNQ. Yes. So kalau macam was-was tu boleh je tanya, kita akan jawab, dan kita akan bantu anda untuk memahami lebih lanjut tentang apa itu homeopati. So insyaAllah kita berjumpa lagi pada esok hari. Hari ni cuti pun kita buat live, esok sekian. Hari ni kita buat live, esok pun kita buat live lagi. So semoga apa yang kita share hari ni dapat memberi manfaat kepada anda, dan juga terima kasih kepada Ali Idrus. Ni boleh jadi apa, peminat setia nombor 2 lah. Ni Idrus kan? Tak ada. Nama dia Bilal. Said Bilal. Jangan main dia ni. Kan ni artis tu. Lepas tu kalau macam boleh share dengan orang lain juga. So lagi kita ramai-ramaikan majlis kita pada macam majlis lah ni, kita punya rancangan ni. Okay, so kita sekian, terima kasih. Homeopati hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok.